9, 10, 11, 12, 20. Okay, so 今回は、ウィーク6。So 明日はウィーク7。So 今日の午後は、演習の授業があります。Okay, boleh nampak skrin saya tak? Nampak, Pak. Ni Ahmad. はい。じゃあ、今日は、今回は、資料は、3つありますね。スライド。このスライドショーと、教科書。教科書は、この第5回と第6回、ウィ6とウィ7と、連続でアップロードします。So, ini dia bersambung sampai week 7 punya topik. So, hari ni week 6, esok week 7. So, dia just sambung sekali. もう一つの資料は、この、サムリーですね。じゃあ、このサムリーの中にも、この YouTube のビデオが載ってます。ぜひ、このビデオを見てください。So, dalam ni saya ada upload, saya ada letak YouTube punya video punya link. So, contoh yang ini, ASCII code, emoji kodo ni. So, ini,授業の時はそんなに詳しく説明する必要はないですね。だから、もしわからなかったら、そして、もっと詳しく知りたいなら、このビデオをぜひ見てください。So, kalau nak tahu lagi detail ataupun tak faham macam mana saya sumir, boleh tengok video ni lah. そして、この音の表現と画像の表現についてもビデオがあります。画像の表現もビデオがあります。So, ini macam mana dia pasokong kita ni, dia proses auto ataupun sound dengan image and video. So, boleh tengok, kalau saya sumir saya rasa tak berapa jelas, boleh tengok video lah. そして、今回の授業は、資料に、繰り返す。So, saya akan saya sumir gunakan slide and then 教科書and then YouTube video tadi. Sebab ada certain part yang senang saya sumir guna video and then ada yang senang saya sumir guna apa yang ada dalam教科書lah. So, untuk slide ni hanya dia punya ringkasan dia. じゃあ今日は、情報処理1の第5回ですね。コンピューターにおける学習情報の表現。So, macam mana pasokong ni, dia proses display kita punya johor, data. So, data sama ada sound, gazo, doga, so on. じゃあ、まず、この文字コードについて説明したいと思います。So, 文字コードはキャラクターコードですね。文字コードは、もとも幅広く使っているのは ASCII コードですね。ASCII は American Standard Code for Information Interchange と言います。So, ASCII code ni dia paling common yang digunakan lah. So, kenapa? So, ASCII code は全部の英語版の文字を載っています。So, semua number, huruf, karakter yang digunakan dalam Ego, dalam English akan dia letak dalam ASCII code punya table. So, apa itu ASCII code? 例えば、0の値ですね。キーボードで0を押すと、この、0110000の番号をパソコンに入力します。So, bila kita tekan kat keyboard kita, kosong, key kosong, so bukannya number kosong yang dihantar dekat
pas sokong. Tapi yang dihantar adalah kod 7 bit punya kod. 0110000. Kod ni yang akan dihantar ke pas sokong. So step pas sokong wa kono ASCII kodo te hyo. Ni yonde sono kodo wa do imi kato sengen shimasu. So dia pas sokong dia dapat kod tu yang kita dapat daripada keyboard kita, and then dia akan check dekat table ni. So kod tu refer to data apa yang dia perlu tunjukkan dekat display. Contoh kita tekan 0011000 yang dia dapat, and then dia tengok kat table ni, okey, itu maksud dia kosong, so dia displaykan kosong. So itu macam mana this ASCII code atau Moji code no Shikumi. So function dia. Okay. ASCII code wa 7 bit mata wa 8 bit. So biasanya ASCII code ni dia ada consist of 7 bit ataupun 8 bit lah. So extended ASCII code ada 8 bit. So dengan 8 bit ni ataupun 7 bit, dia boleh cover semua karakter yang ada dalam EGOT. Okay, sama ada simbol, huruf, numbers. Okay. Shikashi hoka no kuni wa hoka no gengo wa chigau moji o tsukaimasu ne. Tatoeba Nihongo toka Chukokugo toka Arabia go toka Indo go nado o chigau moji o tsukaimasu. Dakara kaku gengo wa jibun no moji kodo o motemasu. So setiap negara, setiap bahasa ada dia punya karakter dia sendiri. Contoh Nihongo, and then Chinese, Arab, semua tu dia ada karakter dia sendiri. So dia tak boleh nak guna ASCII code. So setiap bahasa ni dia ada karakter code dia sendiri. Tatoeba Nihongo desu ne. Nihongo wa yotsu no moji kodo ga arimasu. So untuk Nihongo dia ada 4 moji code, character code. Dia ada JIS, Shift JIS, ISO, EUC, JP. Naze yotsu o moteru ka to, kono sorezore no system wa hoka no kaku kika de tsukaimasu. So ini basically sebenarnya dia guna untuk setiap mesin yang berlainan lah. Dulu ada Kaisha ni, dia ada mesin ni, and then dia buat kod untuk mesin dia. And then Kaisha lain ada kod dia. So end up ada banyak kod dalam Nihongo yang digunakan. So tatoeba minasang no pasokon wa JIS no moji kodo tsukaimasu. Sono kodo de mero kakemasu. そしてメールを送信して他のパソコンに開けると、そのパソコンは他のパソコンは JIS を使えないで Shift JIS を使います。だからその皆さんの書いた文字は読めないんですね。他のパソコンでは。So let's say you all tulis email and then you all punya pasokong guna JIS. So you punya input guna JIS yang dekat sini kan. Ini. So dia ada emoji semua pun. So boleh check dekat you punya keyboard punya input kan. So let's say you guna JIS, tulis email and then hantar email, and then orang yang terima email tu dia punya pasokong tak guna JIS, guna Shift JIS. So dia tak dapat nak baca lah. Sebab guna table yang berlainan. Maksudnya table dia, JIS table dia berlainan. And then Shift JIS table dia lain. So maksudnya kod A, sepatutnya A ni dekat dalam table dalam pasokong ni yang dia guna, dia punya kod tu rujuk kepada D. So dia ada konflik lah kat situ. Contoh macam ni Tadaba kono bahan ni A o
kaku surutoki ni wa sono JIS code wa A equal niyong ni. Okey. Kat sini. So ni untuk JIS punya table. So niyong niyong ni wa A. Okay. Tapi dalam JIS shift JIS no ba ai wa A wa niyong ni jangan kutip hachi ni A0. So ini dalam tulis dalam bentuk Juroku Shinshu hexadecimal. Nazenara Nihongo wa sono moji wa oi dakara 8 bit wa tarinai. So untuk Nihongo kalau ASCII ni 8 bit atau 7 bit dah cukup nak cover semua. Tapi Nihongo ni karakter dia banyak. Dia ada kanji, hiragana, katakana, number semua tu. So dia kena guna banyak kod lagi, dia punya hyo dia, table dia lagi besar lah. So sebab tu dia guna sampai berapa bit semua total ni byte isi byte. So sang dia guna 2 byte ataupun Juroku bit. So lagi banyak lah. So sebab tu dia guna hexadecimal lagi singkat, lagi simple lah dia punya. Yang ini pun kita boleh nak hyogen dalam hexadecimal. So yang ini dia terpaksa guna hexadecimal sebab ada 16 bit. Kalau tulis dalam ni Shinshu panjang lah. So guna Juroku Shinshu. So ni yong bit kan. Okay, so bila kita tulis A untuk JIS, kod dia ini. Shift JIS, kod dia lain. Untuk EUCJP, lain pula. So, bila kita tulis dekat pasokong kita guna JIS, yang pasokong lain buka guna Shift JIS, dia dah dapat simbol lain. So, kore wa kuno moji kodo no mondai desu. So, ini salah satu mondai dia lah. So, sebelum ni tak kisah pun sebab dia buat ni kod ni untuk start mesin kan. Tapi ima wa internet gak rimas. So, sekarang ni dah ada internet. So, bila ada internet, let's say website tu kita tulis website kita guna JIS. Gerak JIS motenai pasokong wa sono website hyogen dekinai. So, kalau kita buat website kita guna JIS, ini orang yang tak ada JIS dalam dia punya pasokong, dia buka website tu, dia dapat simbol pelik-pelik kan. So, itu problem dia. So, kono mondai kai kesu suru tame ni wa Unicode sukurimasu. So, untuk cater that problem, so dia buat Unicode supaya semua synchronize. Guna satu table yang besar untuk cover apa saja karakter yang exist dalam dunia kita ni lah. Termasuk emoji. So, basically emoji tu sebenarnya dia dalam Unicode dia ada kod dia sendiri. Dakara zenbu no kode wa moji kode wa oi dakara oi sugiru kara bit mo yoryo mo okiku naru. So sebab banyak sangat karakter dalam satu dunia ni, maksudnya bit yang kita guna banyak lah. Contoh ini Unicode UTF-8. So ada banyak bit ni. So basically saya rasa maksimum 32 bit kot. Okay. Kono Unicode wa ASCII code kara sukurimasu. So dia start dengan ASCII code. So daripada ASCII code ni dia akan extend, masukkan semua bahasa lain. Semua objek lain. Okay. Mondai wa moshi ASCII code dake skairu baai wa sono tono koru bit motenai desu ne. So membazir lah kalau kita nak guna ASCII code je, tapi satu huruf ni kena ada 32 bit, tapi yang kita nak guna 87 bit je. So membazir kita punya space dalam pasokong tu. And then email yang kita hantar pun jadi besar. Kita type berapa je tapi satu huruf 32 bit. So membazir. So sebab tu adanya UTF-8. UTF-8 wa kono saisho no 8 bit wa nanko no bit o skairu ka o kimimasu. So daripada dia ada sistem UTF-8 ni. Sistem ni dia gunakan 8 bit yang pertama
untuk notify berapa bit lagi yang perlu digunakan dekat belakang. Contoh, dia letak kosong kat depan. So, maksudnya dia hanya perlukan 1 bit je. Bila dekat depan dia 1, maksudnya dia kena gunakan 2 byte. So, ini dia kena gunakan 1 byte saja, lepas tu 8 bit. Bila ada 1 dekat depan, maksudnya kena guna 2 byte. So, ini 1 byte, ni 1 byte. Kalau ada 3 dekat depan ni, maksudnya kena guna 3 byte. So, ada 888. So, maksudnya tak ada dalam membazir bila dia guna ASCII saja. So, moto kuas kuno atau YouTube video minta guna. So, ini just nak bagi apa yang macam mana ASCII code tu function lah. So, basically dekat dalam pasukan korang dia ada save this table. So, supaya bila korang tekan keyboard tu dia boleh refer to this table. Okay. Mo ito suno. Foto wa kono font desu ne. So, satu lagi selain daripada emoji code, kita ada font. So, font ada macam-macam. Kono font wa do yatte houzon suru ka to kono shikumi de konaimasu. So, macam mana kita simpan kod. So, kita tahu emoji code ni dia simpan dalam table tadi kan, supaya dia boleh rujuk. Untuk font code ni, kita ada library. Dalam library ni, dia simpan semua font punya data. Macam mana font punya data? Exactly lebih kurang sama macam table ni lah. So, bila kita pilih font, so dia tahu, let's say kita pilih Arial. So, dia pergi dekat font punya library, Arial, and then bila kita key in, kita punya huruf, so dia akan rujuk pada table yang Arial punya lah. So, itu cara dia simpan data yang dalam sokong. Okay. So,してフォンは2つの種類があります。まず、同幅フォント。そして、プロフェッショナルフォント。So, ada dua ni. Dua haba dengan professional font. So, dua haba font wa sorezore no moji no haba ga onaji. Apa maksud dia? Untuk font jenis ni, lebar setiap huruf, setiap karakter adalah sama. Tak kisah dia kanji ke, numbers ke, huruf ke, dia akan sama. Contoh, dia tetapkan hachibit punya pixel. So, semua ni 8/8. Professional font wa sorezore no moji ni yotte haba ga otonaru. So, yang ini bergantung kepada karakter tu. Kalau huruf besar, let's say dia punya size lagi lebar. Maybe 10/8. So, macam tu lah contoh. So, ada dua jenis. Satu yang lebar sentiasa sama, satu yang lebar dia berlainan ikut karakter. So,してdata keshiki mo futasu no shurui ga arimasu. So, untuk data type pun ada dua jenis. Dia ada bitmap fonto to outline fonto. So, kita ada format bitmap dengan format outline. Bitmap no format wa dotto no shikumi kumi awase de moji de hyogen. So, maksudnya kita ada 8 bit pixel. So, dia akan save shiro wa 0, kuro wa 1. So, dia ada data dalam bentuk pixel macam ni. And then yang mana kosong tu, dia nak tulis F. So, sini kena hitam, sini kena hitam, sini kena hitam. So, yang mana hitam tu 1. So, dia akan save file ni. To outline font wa moji no ringakubu sen no keijo no kansu kyakusen no joho to shite mosu. So, untuk outline ni, instead of dia save dalam bentuk pixel macam ni, ataupun dot macam ni, dia save dia punya zahir, dia punya koordinat setiap bucu tu. So, dia tak save dalam bentuk pixel, dalam bentuk layout macam ni. Dia save data setiap
koordinat je. So, sonok no tokucho ga mottemasu. So, ada dia punya tokucho lah. Tatoeba, kono bitmap no ba'ai wa kakudai suru to kono giza-giza no katachi ga arimasu. So, bila kita besarkan font yang guna bitmap punya type ni, format ni, kita akan nampak dia punya pixel ni pecah. Sebab dia guna kotak-kotak ni. Shikashi outline no ba'ai wa nameraka na moji to narimasu. So, bila untuk outline ni, bila kita besarkan pun kakudai suru to, dia punya shape dia still smooth. Sebab yang dia save bukannya kotak-kotak ni, dia save koordinat ni je. Dia save bila kita besarkan 3 kali ganda, dia just darabkan semua ni 3. So, benda tu akan jadi besar. Tapi still smooth lah. And then dia dah sambungkan je titik-titik tu. So, text sono yoto wa usage. Dia punya usage, kono bitmap no ba'ai wa chisana moji no tokoro de tsukaimasu. そして、outlineの場合は、多くの文字の場合で使います。So, ini biasa kita guna untuk emoji yang besar, huruf yang font yang besar, ini font yang kecil. And then, biasanya kalau you all ada semangat nak buat font sendiri, so boleh buat guna ada software yang ada function glyph. Kono glyph, moji, font no tsukurimasu. So, you boleh buat font sendiri sama ada guna bitmap ataupun outline, and then save guna code. Ikutlah you nak guna code apa ASCII ataupun JIS. So, dah save, you buat, let's say you buat R dengan bentuk sendiri guna glyph ni, savekan dia, and then savekan dia punya code dia sama dengan R ni lah. So, jangan you buat apa ni R tapi pergi save dekat kod E ni. Nanti tekan E, guna font yang you buat keluar. Pula terbalik pula. Okay. Tu font. Okay, sugi wa. Korek ni, komputer ni okeru oto no hyogen. So, macam mana sound ni dia diproses dalam sokong, macam mana disimpan, macam mana ambil sebagai input and keluarkan sebagai output. So, nomornya kono AD hengkang to DA hengkang o wakate kudasai. So, first kena fahamkan AD dengan DA hengkang. AD hengkang wa analog to digital conversion. So, DA hengkang wa digital to analog conversion. Okay. AD hengkang, analog to digital conversion. Tatoeba, mic ですね。今、私は、マイを使って、話します。だから、私の声は、このような波形のように、パソコンに入力します。So, saya bercakap ni, gunakan mic. So, data yang masuk adalah dalam bentuk wave. そして、パソコンは、この波を、sampling して、標本化. So, ini dia punya proses you kena ingat. So, dia daripada suara saya masuk mic dalam bentuk hake, and then pasokong convertkan dalam bentuk hyohongka. So, kita panggil ni sampling. So, maksudnya dia tukar kepada bar chart. So, senang cerita lah tukar kepada bar chart. So, sonok bar chart kara. Sonok ryoshika. So, dia akan buat quantization. Maksudnya dia ambil value dalam Jushinsu lah, dalam decimal. Value setiap graf ni, setiap bar ni. So, dapat value. So, pasokong ni dia just boleh transmit data ataupun proses data dalam bentuk ichijiro ataupun apa kita panggil? Kikaigo. Kara kono ryoshika no atai kara nishinsu de binary no atai ni henka suru. So, kore wa fugoka to imasu. So, daripada situ dia buat encoding, tukarkan kepada Kikaigo Nishinsu.
So daripada Jushinsu tukar pada Nishinsu. この10、10はパソコンを保存して、そしてネットで皆さんに送ります。So daripada pasokan saya dia tukar kepada 101, daripada Nami ni dia tukar kepada 1010 dan dihantar kepada you all punya pasokan. そして皆さんのパソコンからこの10、機械語から複合化にして、so dia akan jadi Jushinsu. そして量子化、so dia akan tukar jadi Bachat. そしてこの量子化からこのチャートからNami を変化します。So dia akan tukar semula kepada wave ni. Sebab tu boleh keluar daripada speaker. You all punya speaker. Okay, so ni daripada saya bercakap guna mic. Dia tukar kepada digital. And then sampai kat you all. Daripada digital, dia convert and then keluarkan pada speaker dalam bentuk wave semula. So ini dia punya proses. So kena ingat proses dia. First, Hyohonka, sampling. そして量子化、そして複合化。So kalau nak tengok lagi mudah dekat sini. Ini apa? Auto. Okey. Ni contoh. Okey. 例えば、このような音ですね。このような音から、これは1秒間の音。この音から機械語で変換します。その方法はこれですね。まず、この音をサンプリングして標本化を行います。Basically, 標本化に dimasukkan dalam bachat. そして、その標本化から、量子化を行います。So, dia ambil value untuk setiap tinggi bar tu lah. そして、この値を、重心数の値を、二進数の値を変化します。So, daripada 重心数, dia dah ambil value untuk setiap tinggi tu, dia akan tukar kepada 二進数. これは複合化と言います。ataupun 行動化. So, dia dah masukkan, dia tukar pada 二進数, so dia just susun lah. So, sebab tu dia jadi 0, 0, 1, 0. So, untuk yang first. Yang ini untuk 2 kan. 2 sama dengan 1, 0. And then, Yong wa 1, 0, 0. So, 1, 0, 0. So, dia just susun lah. And then, dia hantar. So, ini dia punya proses. Okay. So, mana lagi yang penting? Okay, so ini dia punya proses. So, kena faham Hyohonka, Ryoshika, Fukuoka. So, step ni kena hafal. そして、音の性質は、この2つのポイントで決めます。So, quality sound yang diproses ataupun dikeluarkan, di-save, bergantung pada 2 item ni yang penting. この2つですね。最初は、sampling 周波数と、sampling 周波数。So, first, sampling frequency. So, apa itu sampling frequency? Okay, ni. Sampling 周波数は、例えば、この音がありますね。この波の音波形。この1秒間で何個のデータを取ります。So, dalam satu saat ni, berapa data yang kita ambil ataupun yang kita sampling. So, macam ni dia ambil 3 3つのデータを取ります。So, bila kita tukar kepada Ryoshika, so nampak bunyi ni macam menaik je. So, macam kalau bunyi dia A, macam A naik macam tu. Tapi, moto-moto no oto wa A. So, dia ada turun naik. So, bila kita ambil sikit, sampling sikit, so dia punya bunyi jadi lain. So, step moshi sampling shuhasu ga takai nara, moto no hake ni chikai data o torimasu. So, kalau kita
dia tambahkan frekuensi data yang dia ambil dalam masa 1 second tu. So dia akan dapat data yang lagi accurate lah. Bunyi kalau kita tengok Ryoshika dia, so lagi tepat lah. Ada naik and turun. Dia naik, turun, naik. So kalau macam ni nampak dia naik je. Tu satu. Mo itosu no wa Ryoshika bito no kazu. So apa maksud dia? Tarewa kono yona hake. So step Ryoshika no toki wa kono atai okisa o kiroku shimasu. Dalam bila kita buat Ryoshika ataupun quantization, so kita akan ambil dia punya value kan. So let's say kita tetapkan value dia ada Yong Dangkai je, ada 4 level dia, 0, 1, 2, 3. And then bila dia analyze, dia akan ambil value yang paling hampir lah. Contoh yang ini akan ichi. So ini ni. So yang ini ni. Yang ni pun ni. Sebab ni dekat dengan sini. So patut value dia tinggi, rendah, tinggi, lagi tinggi. Dia jadi rendah, tinggi sama level. Tapi kalau kita ambil, kita tambahkan dia punya Ryoshi Bitozu daripada Yong jadi Hachi Dangkai. So kita punya value dapat lagi tepat lah. Betul, kita ada rendah, tinggi, sama, dan lagi tinggi. So lebih hampir dengan yang inilah. So ini kalau nak lagi detail dekat sini data pun kita nak, kita kena tambahkan dia punya sampling Shuhasu lah. So dua benda ni dia akan efek pada betapa tepatnya data yang kita save, and then dia akan efek pada file size. Okay. Ningen ni kikoeru Shuhasu no oto wa 20 Hzから20 kHzの範囲と言われている. So telinga manusia ni dia boleh dengar bunyi daripada 20 Hz sampai 20 kHz je. So sebab tu untuk dapatkan bunyi dalam range ni, sampling Shuhasu ni kena at least sono 2 byte. 2 kali ganda daripada maksimum yang manusia boleh dengar. Okay. Negara sampling Shuhasu ya Ryoshika bitzu o oki sureばそれだけ実際の音に近い音を記録することができます. So lagi tinggi Shuhasu, sampling Shuhasu dengan kita punya Ryoshika bit ataupun bit rate kita. So let's say music lah. Music yang kita record tu lagi best lah, lagi tepat, lagi sama, lagi mirip dengan music asal yang kita nak record tu lah. Shikashi sore koto mo natte data ryo mo fueru. So bila kita naikkan semua ni, kita punya file size tu akan jadi lagi besar lah. Okay, contoh now ongaku CD no bae wa sampling Shuhasu wa 44.1 kHz Ryoshika bit wa 16 bit mata wa 2 byte. Channel su wa 2 channel. Okay. So macam saya cakap tadi, untuk kita rekod bunyi tu jadi smooth, macam yang supaya kita boleh dengar elok, so dia kena sampling 2 kali ganda daripada frekuensi yang kita boleh dengar. Sebab tu dia letak, kalau CD ataupun MP3, dia punya sampling Shuhasu dia 44.1 kHz. Sebab kita boleh dengar 20 kHz. Tu satu. And then dia punya Ryoshika bit dia 16 bit ataupun ni byte. So channel ni maksudnya berapa speaker yang kita guna, berapa channel. Kita ada mono, stereo dengan surround. Okay, mono one speaker. So maksudnya satu channel. Stereo ni channel, 2 speaker. Kita ada kiri, kanan. And then surround kita ada Go Tank Ichi channel. Maksudnya kita ada Go channel.
kita ada front channel, ada front left, front right, back left, back right. And then kita ada 10 inci itu adalah subwoofer. So subwoofer tu dia just bagi bass. So apa efek kepada dua channel? Maksudnya dia kena save dua file untuk speaker kiri, speaker kanan. Speaker kiri lain, speaker kanan lain. Kalau 5 got 10 inci maksudnya 5 channel. So dia kena save 5 file. So sebab tu bila kita nak kira file size, okay, korewa data ryo no keisan shikata. So macam mana kita nak guna file, kita nak kira file size untuk ongaku, untuk music. Tatoeba ongaku CD to onaji sampling shuhasu. So sampling shuhasu dia 44.1 lah kilohertz lah. So set ro shika bit to kazu de kiroku shita bai. So dia punya bit rate dia 2 byte ataupun 16 bit. So set ipungkang no ongaku dewa data ryo wa dono gurai daro. So dia suruh kira dia ada lagu dalam CD dengan standard punya sampling frekuensi dengan bit rate. So kita tahu CD sampling dia 44.1 kHz, bit rate dia 2 byte. Untuk 1 minit punya lagu berapa? So 1 minit ada 60 second. So ingat, so kita biasa kita ambil 1 second. So ni ada 60 second. And then CD mesti 2 channel. So kita ada 2 channel, kita darab dengan 2 lah. So maksudnya sampling shuhasu kakeru roshika bit rate dia. So ni kita ambil dalam byte. Kalau nak kira dalam bit memang besar lah. Nombor dia banyak lah sebab bit. Satu bit. So kita guna byte. Kakeru 6 bio. So ipungkan wa rokuju bio. So ada berapa channel, ada berapa file dia kena save. Kita ada 2 channel. So kakeru ni. So kalau kita guna surround, darab 5 lah. Kore o keisan suru to kono yo na atai ga detamasu. So kita dapat ni berapa byte ni. Okey. So ni kita boleh tukar kepada kilobyte, megabyte atau gigabyte lah. So macam mana nak tukar? So yang ni kena cui. Kore o cui shite kudasai. Ini Okey. Ini bit. Ini byte. Tadi kita kesang dalam byte. So bit 1 bit kara 1 kilobit. Hingga suruh to waru seng. So untuk daripada 1 bit kepada 1 kilobit kita kena bahagi 1000. Sama juga bila kita nak turun ke bawah ni lah, darab 1000. So makin atas bagi 1000, bawah darab 1000. Okey, sebab 1 byte equal 8 bit. So 1 byte ada 8 bit. So kita tak boleh nak kira dia sebagai bahagi 1000. Sebab dia bukan 10, dia 8 je. And then kita guna nishinsu. So dakara 1 byte kara 1 kilobyte ni henka suru tami ni wa waru 1024. And then kita nak tukar kepada megabyte pula, waru 1024. So dia akan 1024 Nak naik, nak turun kena bahagi ataupun darab 1024, bukan 1000. Tu kena ingat untuk byte. Dakara kono data kara kono yoryo kara waru 1024. So kita akan dapat kilobyte. Waru 1024. So bagi lagi 1024 kita dapat megabyte. Dakara kono data ryo wa yaku 10 megabyte tu narimasu. So ini kena ingat cara kira file size. Okey. Itu satu cara kita nak record music. So kono ho wa PCM hoshiki to imasu. Pass code modulation. So daripada hake kita buat sampling ataupun hyohonka, and then kita buat quantization ryoshika, and then kita buat encoding fugoka. Itu kita panggil PCM. Mo itu sono kiroku ho wa
oto kiroku hoho wa MIDI to imasu. So satu lagi cara kita panggil MIDI. Okey. MIDI wa musical instrument digital interface. Okey, apa itu MIDI? MIDI data no data size wa audio data sumari mic nado de Rokuon sareta jisai no oto no hake o digital化したものに比べて非常に小さい. So, yang tadi kita tukarkan daripada analog kepada digital. Untuk MIDI ni, dia tak ada analog, dia sono mama ni shinsu. Dia memang dah ada kod dia. So, sebab tu dia punya data raw dia punya size data dia lagi kecil berbanding yang kita record music tu. Okay, macam mana dia buat? So, basically ni dia guna dalam studio. Biasa kita guna dalam studio, karaoke semua tu. Kalau itu dalam studio, dia connect kan semua instrumen tu dekat pasokong. So, state ongaku wa onte ga arimasu ne. So, dalam music, kita ada note ataupun note. Kita ada note A, F, G and so on. So, setiap note tu, dia dah tetapkan dia punya fugok. Dia dah ada dia punya kod dalam nishinsu. So, bila kita tekan key piano ni, kita bukan hantar bunyi, tapi kita hantar kod ni masuk dalam pasokong. Sebab tu dalam MIDI file, dia bukan save hake, bukan save bunyi. So, no file no naka ni wa onte, oncho to oto no suyosa no data o kiroku shimasu. So, yang dia save adalah kod ni, and then dia punya frequency oncho dia dengan dia punya volume. Itu je yang dia save. Sebab tu dia file dia kecil. Genzai MIDI wa ongaku seisaku no genba no minarazu sushin karaoke keitai denwa no chakushin melodi nado de haba hiroku ryo sarete imasu. So, dia banyak guna dekat keitai denwa apa semua tu kan, karaoke box semua tu, and then dalam music studio. So, ada dua cara. Satu MIDI dengan PCM. PCM ni kena daripada analog kita tukar kepada digital. MIDI ni sono mamak daripada musical instrument. Kita record, kita ambil dia punya kod. Tu beza dia. Okay. Sugi wa gazo. Digital data no gazo o doyate hyogen suru ka to mite mimashou. So, ini untuk image pula. Okay, iro no sukuri futasu no hoho. So, ini kena tahu ada dua cara untuk kita hyogen ataupun kita produce color. So, itu sebab hikari no sangen shoku aka, midori, au ni yoru, kaho, kongshaku. So, first guna hikari, guna lighting. So, ini digunakan contoh dekat kamera atau monitor. So, kita ada LED dekat monitor kita. So, dia akan campurkan color tu. LED itu kita ada 3 color. Ada merah, hijau dengan biru. Okay. Mo josu no oho wa iro no sangen shoku shen, magenta, yellow, ni yoru, gen, o, kongshoku. Okay. Untuk ini, adaptive mixture adalah lighting. So, yang ini untuk gen, o, kongshoku ni untuk ink. Dia guna ink, printer. So, make sure tahu beza dua ni. So, kita ada hikari dengan ink. So, macam mana dia? Okay, contoh first kita tengok untuk scanner. Let's say scanner lah. Daripada scanner. So, ini untuk display. So, saya rasa mudah daripada scanner lah. So, gazo digital card. So, daripada scanner kita masukkan gambar.
daripada scraping gambar, macam mana kita save dia dalam bentuk digital. So yang ini saya rasa better guna YouTube video. Mana? Okay. Okay, tadi kita tahu auto auto wa kono yona step ga arimasu. Sampling ataupun hyohon ka kara ryoshi ka to fugo ka. Kono yona jun de okonaimasu. Gazo mo onaji no jun de okonaimasu. So sama juga dengan gazo. So kono kono gazo scan shimasu. So sama ada kita scan lalu kita ambil gambar. So macam mana kono gazo kara kono 0 1 kikai go de henka shimasu. So mazu kono gazo de hyohon ka okonaimasu. So tadi kalau auto kita buat hyohon ka, kita sampling dia guna bar chart kan. So yang ini kita guna pixel. So kita letak tekap, okey ada pixel situ. Ini dia punya sampling untuk gambar. Sugi ryoshi ka. Okey, so dia dah letak pixel, dia dah bagikan dalam pixel. So yang mana ada color, yang ni let's say satu pixel ni satu bit. So maksudnya dia sama ada kosong ataupun satu. So shiro no bae wa, so putih, bila putih 0. Kuro no bae wa, bila hitam 1. So dia akan letak dalam ni lah. 0 0 1 1 1. So step tukar kepada fugoka. So fugoka dia dah buang gambar ni, yang dia save adalah 0 1 je. So itu dia punya proses. Okay. So ini dia sampling. And then dia sampling, dia buat ryoshi ka. So dia letak yang mana putih kosong, yang mana hitam satu. Macam ni. And then kodoka. So kodoka dia just ataupun fugoka, so dia just ambil nombor ni je. So dia tukar kepada nishinsu. Okay. So jushinsu kara nishinsu. Okay, kenapa ini yang daripada mana tadi? Daripada ryoshi ka, ini still jushinsu ni 01 ni still dalam decimal. Bila fugoka baru dia tukar jadi binary. Tapi sebab 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, so macam dia tak tukar. Tapi sebenarnya nanti kita tengok ada proses, let's say kalau ada banyak color, so itu dia kena tukar. Okay. So ini kalau 1 bit je. Okay. So macam mana kita nak kira saiz gambar? Sono gazo no yoryo keisang shikata. So macam mana kita nak keisang saiz gambar? Kalau kita ada gambar ni tadi kan. So bila kita dah sampling, kalau sampling shita, keika wa kono yona 16 pixel. Kakeru 16 pixel tu narimasu. So kita punya pixel banyak ni yang kita guna. So kita first kita kena soga sosu. So kita kena kira berapa pixel yang kita guna untuk gambar ni. So 16, darab 16 kita ada 256 pixel. So shite 1 pixel wa 6 bit o tsukaimasu. So 1 pixel ni kita guna berapa bit? So sebab kita guna nombor 0 dengan 1 je, maksudnya 1 bit dah. Satu tempat, 1 digit je. So 1 bit. So 256 kakeru 1 bit equal 256 bit no yoryo to narimasu. So ini cara kita kira saiz gambar. So saiz gambar ni dia bergantung pada berapa banyak pixel untuk gambar tu, and then 1 pixel tu ada berapa bit dalam tu. Sebab ini hitam putih je, shirokuro je. So 1 bit je, sama ada 0 ataupun 1. Okay, kita tengok yang lebih complicated lah. Okay. So, sono data ryo wa futasu no point de kimemasu ne. So, untuk data ryo ni ada 2 point yang kita kena tahu. Satu, jumlah pixel. Satu lagi, dalam 1 pixel ni ada berapa bit. So, kita tengok contoh macam ni.
Okey, jumlah pixel tu kita panggil Kaizodo. Ataupun Kaizodo is resolution. Mana you punya textbook? Okey, Kaizodo resolution. So kita ukur resolution ni dalam dot per inch DPI. Okey, apa maksud DPI? Okey, DPI tu maksudnya dalam 1 inch tu ada berapa dot, ada berapa pixel. Contoh yang ini, dalam 1 inch gambar ni ada 10 dot. So kono DPI no atai wa oki hodo yoryo file yoryo wa okiku naru, soshite sono gazo mo kirei ni narimasu. So lagi tinggi value DPI ni, resolution ni, lagi besar file size, dia punya file punya size, and then lagi cantik gambar tu. Sebab tu bila you nak beli monitor dengan you nak beli scanner dan printer, kena tengok, kalau monitor kena tengok dia punya resolution. Lagi besar, lagi bagus. Sebab lagi banyak dia punya pixel. And then untuk scanner dengan printer, lagi besar dia punya DPI, lagi cantik gambar yang kita boleh print out dengan yang kita boleh scan. So contoh you ambil printer scanner yang murah, DPI dia rendah, letak gambar cantik, scan, nanti save dalam pasokong, gambar jadi kotak-kotak. Nampak kotak-kotak. So itu salah satu benda yang kena take note lah bila nak beli, nak pilih scanner or printer. Okay, so contoh macam ni DPI. Kono DPI wa hikui desu ne. So ada 1 2 3 4 6 7 8 ya. So gambar kita akan jadi sono gazo wa kono yona mataku wakaranai katachi to narimasu. So di sini ditambahkan lagi DPI. Sono gazo wa kirei ni narimasu. So makin tinggi DPI, makin tinggi resolution, lagi cantik gambar, tapi data ryo mo okiku naru. Dakara kaizodo ga takai hodo moto no gazo kara chikai. Soshite data ryo mo okiku naru. So lagi tinggi resolution, lagi tinggi DPI, gambar kita dapat lagi cantik, lagi dekat dengan gambar asal, and then data dia lagi besar lah. Okey, itu untuk resolution tadi. Lagi satu kita ada gradient ataupun kaicho. So sono mai ni wa. Okey, tadi kita ada black and white kan? Mana? Okey. Okey. Saki no baai wa ichi bit wa ichi pixel wa ichi bit dake arimasu. So macam tadi kita ada gambar hitam putih kan. 1 pixel ada 1 bit je, sama ada 0 ichi. So maksudnya dia ada ni kaicho, gradient. Sama ada putih ataupun hitam. 2 je. So dalam 1 pixel tu ada ni shoku, 2 color je. So kita boleh letak 1 bit. So state sono gazo wa kono yo nak gazo to nama. So gambar dia akan jadi black and white je lah macam ni. Let's say kita tambahkan dia punya gradient. Kono sono kaicho wa saki wa ni dankai desu ne. Tadi ada 2 level je, putih hitam. Ima wa tadi kita panggil black and white. Kore wa monokuro, kore wa grayscale. Grayscale no bae wa 256kaicho no bae desu ne. Okey, untuk grayscale dia ada daripada putih ke hitam tu ada 256 level. Sebenarnya color ni ada 256 jenis color. So daripada betul-betul putih sampai betul-betul hitam. So untuk cover 256 gradient tu, color tu, jenis hitam ni, hitam putih ni, so kita perlukan hachibit. Hachibit oh isyo. So 1 pixel tu kita kena guna 8 bit untuk setiap color lah. Ni. So tadi 1 pixel
satu bit je sebab sama ada 0, 1. Ini dia boleh jadi daripada 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1, 1. So total ada 256 color and then ada 8 bit. So gambar jadi lagi cantik lah, grayscale. Tapi size dia lagi besar. Tadi 1 pixel ada 1 bit. Pongkai wat 1 pixel wat. Hachi bit ke 5. So daripada bila kita nak kira, kita kena darabkan dengan 8 pula. Okay, macam sikit tadi. Mana sikit tadi? Macam sikit tadi. Instead of 1 ni, kita darab dengan 1, kita kena darabkan dengan 8 bit. So, dia punya data dia akan jadi lagi besar lah. Okay. Okay, let's say kita nak guna RGB. Mana? Okay. Let's say kita nak guna RGB. RGB wa sang iro kara aka, midori, ao no iro kara sorezore no iro wa ni dankai ni kaichou dake motemasu. So ini kita guna 3 color basic, merah, hijau, biru, tapi dia ada 2 level je, sama ada merah ataupun hitam, hijau ataupun hitam, biru ataupun hitam. Dakara ichi bit wa ichi pixel wa sang bit dake motemasu. So dia ada 3 bit je. Untuk 1 bit untuk R, 1 bit untuk G, 1 bit untuk B. So red, green, blue. Okay, moshi koko wa 0, 0, 0, koko wa 1, 1, 1. Okay, 0, 0, 0 no bae wa zenbu wa kuro. So step 0, 0, 1. So yang lampu biru saja yang menyala. Yang lain, so ni based on lighting and then 0, 1, 0. So LED merah dengan biru off, LED hijau je yang menyala, and so on. So kalau 1 on, 0 off. So bila semua on, icik ni, kita dapat warna lighting putih. So maksudnya bahagian ni semua adalah icik. So ini adalah 0, 0, icik. Ini 0, 1, 0 and so on. So ada, sebab ada 3 bit je, so ada 8 jenis color je kita boleh guna. So gambar dia jadi macam ni lah. So walaupun dia ada color, tapi size dia lagi kecil berbanding dengan grayscale tadi. Sebab grayscale tadi 1 pixel ada 8 bit kan. Okay, contoh kita nak gambar ni lagi cantik, so kita guna full color. Apa maksud full color? Ini. Maksudnya kita guna RGB, tapi setiap color tu ada Nihaku, Goju, Roku, Kaichou. Ada 256 label yang dia boleh cover. So instead of R 1 bit, G 1 bit, B 1 bit macam tadi, so setiap color ni kena ada 8 bit sebab nak cover semua gradient ni. So total 1 pixel, ichi pixel wa. So sebab kita ada 3 color, 1 color 8 bit ataupun 1 byte. So maksudnya possible color yang dia boleh produce adalah 167772216 cukup. And then size untuk 1 pixel adalah 24 bit matawak sang byte. So ini kita dapat full color punya image. Tapi size dia besar lah sebab dia satu pixel ni ada 3 byte ataupun 24 bit. Okay. So cara nak kira file size sama juga. Dia punya bilangan pixel. So sini kita ada, let's say 640 pixel, kakeru 480 pixel. And then kakeru 1 pixel atari no bit no kazu. So setiap pixel punya bit. So macam ni kita
Sama lah kalau kita nak kisah size file, better guna byte lah. Kalau guna bit, banyak sangat kan. So guna byte, ni juyong bit equal sang byte. Tanya dapat ni juyong bit, macam ni lah. Setiap color tu ada 8 bit. So kita sang byte, kakek rutok, equal Q haku ni ju, Q ni ichi, roku izu 0 byte. So kita boleh tukar kepada megabyte. So macam nak tukar pada megabyte? So macam saya cakap tadi, bahagi mana? So kena bahagi 1024. Macam ni dia bagi 1024 dapat 900 kilobyte. So kalau nak tukar pula pada megabyte, kena bahagi lagi 1024. Okey. Okey. So ini contoh file. So kita ada ni cukup, maksudnya 1 pixel 1 bit. So size dia kecil dia, 10 kilobyte. And then ini dia punya size dia sama cuma 1 pixel tu bit dia berlainan. Macam ni dia ada 4 bit, 1 pixel 4 bit, size dia lagi besar lah. And then makin besar. And then ni grayscale makin besar. So kalau kita tengok ni sama walaupun ni color, ini grayscale, sebab jumlah bit dia sama dalam 1 pixel. Tapi untuk full color, bit dia bukan 8, dia 8 darab 3 sebab ada 3 color dalam 1 bit ni. So file dia lagi besar lah. Okay, untuk walaupun dia punya size sama. So ini kaicho gradient, based on gradient. So korewak kaizodo. So ini bilangan pixel pula yang lain. Macam ni 20 darab 15. So file dia kecil, makin bertambah pixel dia, makin besarlah file dia. So ingat cara kira dia ni. Okay. Sugi データ、画像は2つの種類があります。さっきを説明したのは、ini gambar ni, gambar biasa ni kita panggil, kalau JPEG ke apa semua tu, この画像はラスター画像と言います。もう一つの画像はベクトル画像。So, apa beza dua tu? Okay, ベクトル画像とは図形を線、面、四角、円、多角形などで表し、それぞれの要素の様々な性質、線の起点、終点の位置、曲線の曲がり方、太さ、色、面の色や変化の仕方、前後関係などを数値で表すことにより、コンピューターで扱うデータとしたもの。Okey, maksud dia. Contoh, gambar tadi ni, ini adalah JPEG format dia. So, ini kita panggil raster gazo. Ni satu lagi kita panggil vektor gazo. Vektor gazo ni contoh ini. Saya lukis sang kaku ni. Okey, bila saya save, dia tak save pixel macam tadi, dia save pixel dengan color setiap pixel tu kan. Ini tak. Kono vektor zu wa, vektor gazo wa kaku zahyo bozon shimasu. So dia akan save koordinat setiap bucu ni. Dia akan save koordinat setiap bucu. Dia akan save data, line apa saya guna, size line dengan color apa yang saya guna, line dia color apa. So dia save data tu. Tapi dia tak save image. So maksudnya bila saya open, dia just load data tu je. And then bila saya besar kecilkan dia, sama je dia punya quality. Sebab dia tak ada kangkir dengan pixel. Berbanding dengan gambar ni. Ini image, raster zoom. Dia based on pixel. Bila saya besarkan, dia jadi kabur. Sebab pixel dia tu. Tu beza dia. だから、そのベクター図の特徴は各台
縮長、その他の変形をしても図形イメージが基本的に劣化しない. So macam saya tunjuk tadi, saya besar kecilkan, saya ubah macam mana pun, dia still sharp macam tu. Still sama. Dia tak berubah. Sebab dia bukan save pixel dia. Dia save data, kuantitatif dia. Dia save dia punya location, data type dia tu je. もう一つの一般にラスタ画像形式よりもデータサイズは小さい. So nak compare dengan image biasa macam image tadi ni. Ini bila kita nak save, kita kena kira berapa pixel dia guna and then satu pixel tu ada berapa bit. So dia punya file size dia besar lah berbanding dengan ini vector zoo ni. Yang ni kita tak save pixel apa semua tu, tak ada darah, dia just save information je. Kat mana dia punya koordinat, warna jenis apa, line jenis apa, line warna apa, line besar mana. Itu je yang dia save. So dia, info tu dia save dalam bentuk kod yang lagi kecil lah. Dia tak perlu save dia punya pixel. So dah hyo teki nak gazo sakuse software. So kita ada Adobe Illustrator, CorelDRAW and PowerPoint. So sama juga PowerPoint ya. So kita lukis gambar kotak-kotak, shape apa pun, as long as kita tak convert kepada image file, so dia akan file dia tak akan besar. Sebab tu ada case they say you buat ni and then you save semua satu slide ni dalam bentuk image and then end up total slide you punya PowerPoint punya file ni lagi besar daripada you punya image satu slide yang you save ni. Sebab beza dia file type tu kan. Satu image, satu raster image, satu vector image. Okay, so step Paint software to Draw software. So ini beza, kita ada Paint software ni contoh macam Microsoft Paint lah. Yang you color apa semua tu kan, Photoshop ke, and then Draw software. So ini contoh Adobe Illustrator dengan PowerPoint ni lah. Okay, asal tahu Gazo wak. Okay, Paint software wak raster Gazo. Draw software wak vector Gazo. So ini untuk Paint ni, once kita dah paint semua tu, so dia akan save dalam bilangan pixel berapa yang kita dah guna lah. Macam vector zoo ni dia just vector Gazo. Bila kita draw dekat PowerPoint ni macam saya tunjuk tadi, kita draw macam mana pun, dia akan save koordinat dia je, info dia je. Dia tak ada save dia punya shape ni. So step ka kudai suruto giza-giza to natte draw ke wa nameraka na katachi to narimasu. So bila Gazo ni, let's say you paint dekat Microsoft Paint, save, and then bila besarkan dia akan pecah. So untuk PowerPoint Draw K ni, tak kisah besarkan ke ataupun kecilkan, sama je dia punya kualiti, tak ada pun blur apa semua. Oh mana yoto. So dia punya usage, so raster image wa shashin atau illasto. Doroke wa zo, illasto, chizu, seke, zo, nado. Okay, so sebab tu dalam animation dia banyak guna vector Gazo. Dia akan guna Illustrator. Sebab bila dia zoom in, zoom out kan karakter tu, contoh dia nak buat karakter tu ke depan, and then ada scene yang karakter tu ke belakang sikit. Kalau dia guna raster zoo ni, raster Gazo ni, bila dia zoom in, dia dekatkan karakter tu dekat screen, nanti pecah-pecah. So sebab tu dia akan guna vector punya, dia akan guna Adobe Illustrator untuk buat karakter tu. And then ada Sekezu. Sekezu ni contoh macam AutoCAD. Yang ni Kikai punya student akan belajar lah untuk buat 3D data semua tu. So itu dia guna vector Gazo ataupun Draw software. So supaya bila kita nak zoom in, zoom out, nak pusing-pusingkan 3D data kita tu, tak ada, dia punya dimension semua still maintain. So let's say kalau kita company buat kereta,
dia guna Rastazu ni. And then bila dia pusing-pusing apa semua, nanti kereta keluar jadi pelik lah, tak ikut dimension sebab dimension dia dah lari. So sebab tu guna ini. Diubah macam mana pun size dimension still sama. Saigo ni wa doga no hyogen. So macam mana doga? So doga wa kyontekini wa gazo to onajiku. Shikashi, sono 1秒間の程度で多い、たくさんの画像をフレームで保存します。So, doga ni, video basically sama je dengan gazo, image. So, cuma dia dalam satu 1 second tu ada banyak image yang dia save frame by frame. Nameraka ni, ugoiteiru yo ni meru ni wa 30 fps, frame per second, teido ga isu. So, untuk mata kita, mata manusia ni, untuk tengok movement tu smooth, at least kena dalam 1 second tu kena ada 30 frame. So, baru kita nampak kartun tu bergerak ataupun movie tu bergerak smooth lah. So, sebab tu kita ada sampai 60 frame per second apa semua. So, biasa yang kalau kat YouTube you tengok HD 4K tu dia 60 frame per second kan. So smooth je, tapi basically 30 frame per second pun dah okey. Okay, so macam mana dia boleh bergerak tu? So doga wa joho ryo ga atau teknik okey. So dia punya doga ni movie file, video file ni dia besar lah dia punya file size sebab dia save banyak gazo, banyak gambar by frame by frame. So kalau 1 second pun dah ada 30 frame, so bayangkan kalau movie 2 jam ada berapa frame kan? Sai seiji ni kosoku katsu renzoku tekina shori ga isu. So untuk kita play kan dia punya movement ni, so kita kena play dalam secara berturutan and dengan speed yang laju lah. So baru kita nampak that movement is smooth. So, okay. Doga data yo no tokubesu na ashuku ga isu. So, ini. So, kenapa dalam file movie, let's say MPEG. So, kita nampak satu file tak nampak banyak frame kan. So, sebab dia dah compile ataupun compresskan dalam satu file khas lah. So, untuk jadikan dalam banyak frame tu, jadikan satu file and then they just play that frame by frame. Okay. So, これはデジタルデータの特徴、利点と問題点. So, basically 問題点ni ada banyak lah. Macam kita boleh simpan lama and then boleh transmit ataupun hantar melalui network apa semua kan. Tapi dia ada mondai tank dia lah. So, ihon na fukuse sokuken no shigai network jo no data no to nang. So, bila kita dah digitalkan data tu, macam movie apa semua tu, senang lah orang nak pirate, upload dalam internet. Okay. じゃあ今日の授業はここまでで。なんか質問がありますか? Okay, ada apa-apa soalan tak? Sensei, kalau FPS ngikut game dia sama juga dengan konsep dia guna doga no hyogen tu. Sama juga. And then biasa video game lagi tinggi daripada movie punya FPS sebab dia tengok game lah. Kalau you main first person shooter tu dia kena movement dia tu kena laju. So biasa sampai lebih daripada 60 FPS pun ada untuk game. Tapi dia still sama lah, frame by frame lah. Tapi biasa game dia bukan macam mana sebenarnya, dia bukan frame by frame, dia coordinate by coordinate. Sebab you punya movement tu you tak pre-record. Dia just movekan dia punya coordinate tu. So dia punya movement coordinate by coordinate tu lagi laju lah. So kalau yang pre-record macam movie tu dia dah pre-record frame by frame tu. Kalau ni game lain. Dia coordinate by coordinate.
Cuma konsepnya samalah. So contoh macam movie dia nak buat macam fighting scene daripada basically kalau fighting scene tu sebenarnya dia orang lawan tak ada lah laju sangat. Cuma macam mana dia laju, dia cut frame dekat tengah-tengah tu So let's say macam dia nak tumbuk tu daripada tangan jauh dekat dengan muka tu, dia cut frame tengah-tengah tu supaya nampak tangan tu bergerak laju. So itu video editing punya magic lah. Dia ambil dikeluarkan semua frame ni, and then dia buang yang mana dia rasa kita tak perasan pun, supaya nampak movement tu laju. Okay, ada soalan lagi? Okay, mushi何者かったら、今日の授業はここまでです。さっきの YouTube ビデオを、ぜひ見てください。今日の午後は、演習ですね。Okay, 演習petang pun tak lama kot, sekejap je sebab just nak follow up yang last time punya kadai and just tambah untuk plus minus semua tu lah. Okay, so kalau kyo no jugyo wa ijo desu. Sensei, Yep. petang ni punya kelas pukul berapa? Pukul 3. Siapa yang kena buat vaksin, kena pergi vaksin ke apa, boleh tengok recording punya video lah. Sebab saya ambil kedatangan untuk ensure saya ambil daripada korang punya kadai. So hantar, saya akan record sekali dengan kedatangan. So siapa yang tak boleh hadir tu just tengok balik video. Yang ni tak faham just tanya saya. Right. Okay, ya, kyo no jugyo wa ijo desu. Arigatou gozaimashita, sensei. ありがとうございます、先生。 Sensei, arigatou gozaimashita. ありがとうございました、先生。はい、お願いいたしまして。